Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala hawla wala quwata illa billah al-azimul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Allahumma ta'alaina wa tawazzu alaina mirasali birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang penonton dan rahmat Allah SWT, bersyukur kita kepada Allah SWT, Tuhan pentadbir seluruh alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang semuanya mulia seluruhnya, serta ke atas keluarga dan segala alam. Baik, mari kita mendengarkan kedoaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita menjadi insan yang beriman serta berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita banyak istighfar kepada Allah SWT. Kita sama-sama untuk kunyakan kejayaan menuju kefatwakan Islam, fikirkan kepada Allah SWT. Mari kita sama-sama kejayaan kita untuk berusaha diri kita sembahyang ini ataupun sembahyang sunat 2 rakaat. Kita ikmam pada maghrib, kena sembahyang pada maghrib selama 3 rakaat. Kita bersolat berjemaah, kita serta tahun baru dan masih ini kita sama-sama tunaikan solat hajat. Kita sama-sama kunyakan infakkan kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai TV Berdakwah Islam dan rancangan Tazkirah Kitab Muhammad, dan disiarkan secara langsung di TV Muhammad dan juga ke YouTube TV Muhammad dan juga di seluruh platform media sosial. Sama-sama bolehkan keluarga tekan platform media sosial kita. Baik, kongsi link di bawah juga. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Lagi banyak video ini kita berkembang terkini untuk manfaat dan mesej dakwah kita. Baru nak buka TV tontonan secara langsung TV Muhammad di ceramah agama kuliah dakwah untuk berada di konti di surau Kementerian Baru di Syariah Sarawak. Atakan soal anda melalui WhatsApp saya Ustaz Muhammad Fadilah di taliannya 0139906809. Ulas sekali lagi 0139906809, dan juga atakan soalan anda di media sosial di TV Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita belajar kuliah ilmu kita untuk fatwakan kepada Allah SWT di hari yang indah, hari yang mulia. Kita bertemu dan ini jadikan kasih sayang. Mari kita untuk belajar dan sebut untuk bertajuk fatwakan kepada Allah SWT, dan diterahkan sedia anda kita papara diselujahkan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buku bertajuk Pengetahuan Agama Islam ATM di edisi pengukuhan dikarangan oleh Masjid Sabar dan juga Haji Abdul Adam, diterbitan oleh Ekor Agama Angkatan Tentera. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton Muhammad Allah SWT, silakan buka TV sama-sama, buka YouTube sama-sama untuk buka video berceramah ilmu kita di Sarawak. Kita sama-sama untuk menghayati kita kepada aman damai di dunia di akhirat nanti.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada malam ini saya buka ke halaman 233. Baik, memang pada malam ini sampaikan dan bertajuk Qiyal. Baik. Baik, sedang penonton rahmat Allah SWT. Mari kita tu kata-kata kebetulan. Qiyal maknanya pilihan, yakni boleh memiliki antara dua, meneruskan akal jual beli atau membatalkan tidak jadi jual beli. Hikmat diharuskan qiyal. Pertama, supaya kedua-dua penjual dan membeli dapat memikirkan lebih mendalam terhadap kepentingan masing-masing. Yang kedua, dapat menggelakkan dari penyesalan kemudian dari. Yang ketiga, dapat memuaskan hati masing-masing setelah dilakukan memilih sebelum akan dijalankan. Baik, bahagian qiyal pilihan. Baik, qiyal pilihan itu terbahagi tiga jenis. Yang pertama, qiyal majlis pilihan. Artinya, membeli dan penjual boleh memiliki sama ada jadi atau tidak jadi jualan tersebut selama keduanya masih berada di tempat berjual beli. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ia bermaksud penjual dan pembeli diharuskan memilih sama ada meneruskan jual beli mereka atau tidak selama kedua-dua belum berpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, sedang penonton rahmat Allah SWT. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama buka video ini sama-sama untuk menghayati, untuk belajar tersebut. Baik, tempoh qiyal majlis dianggap tamat. Baik, saya penonton rahmat Allah SWT, untuk berapa penonton ini selama 16 tontonan, 6 tontonan di sini untuk berceramah, untuk belajar ilmu kita untuk para yang akan di sini. Baik, tempoh qiyal majlis dianggap tamat. Baik, dengan pemilihan oleh kedua penjual dan pembeli untuk meneruskan akad. Jika penjual memilih bagi meneruskan akadnya, itu habislah qiyal bagi pihaknya, hanya tinggal bagi pihak membeli. Begitulah sebaliknya. Yang kedua, dengan berpisah kedua pihak dari tempat jual beli. Baik, jual beli pengertian terpisah ini mengikut adat. Baik, sedang penonton rahmat Allah SWT. Baik. Yang kedua, berpisah kedua pihak dari tempat jual beli. Pengertian terpisah ini mengikut adat huruf, iaitu jika adat mengatakan terpisah maka ia dihukumkan terpisah, jika tidak dihukum tidak terpisah. Contoh seperti berikut. Kalau kedai itu kecil, maka dianggap selesai qiyal apabila keluar di kedai itu. B, pada waktu sekian. B, kalau kedai terlalu besar atau di tempat lampang seperti jualan di bandar dan sebagainya, maka tidak boleh qiyal lagi setelah berbalik atau beredar 2-3 langkah dari situ. Yang kedua, qiyal syarat pilihan bersyarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kedua-dua penjual atau pembeli atau salah seorang dari kedua-duanya membuat syarat di waktu akad, seperti kata membeli, saya beli barang ini dengan harga sekian dengan syariat
syarat apa nama tamam baik minta maaf para penonton sekalian, syarat qiyar dalam tempoh 3 hari atau kurang dari 3 hari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kepada seorang lelaki engkau boleh qiyar pada semua jenis barang yang engkau telah beli selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton Ramadan Allah SWT, jangan salah faham. Kita sama-sama untuk belajar tersebut, kita untuk cara untuk kita nak belajar kuliah ilmu kita. Baik, dari hadis ini dapat difahamkan bahawa semua jenis jualan boleh dilakukan qiyar, kecuali jualan barang-barang yang mesti diterima di tempat akad seperti yang ada padanya riba. Juga dapat difahamkan bahawa tempoh qiyar tidak boleh lebih dari 3 hari dan 3 malam. Adanya berjualan dan pembelian melewati untuk memilih dari masa yang tersebut, maka tidak boleh lagi memansuhkan jualan tersebut. Beberapa hukum berkaitan dengan qiyar syarat. Pertama, dalam masa tempoh qiyar, barang jualan itu adalah milik orang yang mensyaratkan qiyar. Sama ada berjual atau membeli, itu sama-sama mensyaratkan qiyar, maka barang jualan itu tidaklah memilik sesiapa yang dari keduanya, malah terkatung begitu sahaja barang itu dan jadi diteruskan beliannya, maka ketika itu barulah tetap menjadi milik pembeli. Sebaliknya, kalau jualan itu tidak terjadi diteruskan oleh si pembeli, maka barang itu menjadi milik penjual semula. Yang kedua, jual beli yang diteruskan atau tidak mestilah dengan lafaz yang jelas menunjukkan jadi atau tidak jual beli itu. Seperti kata pembeli, saya teruskan membelinya, atau saya fasahkan jual beli itu. Yang ketiga, mempergunakan barang jualan di masa tempoh qiyar, seperti dijual, disewa, dihembahkan dan sebagainya. Kalau dilakukan oleh pembeli pula, berarti pembeliannya itu terlaksana dan jadi. Yang keempat, qiyar haib bila had cacat. Artinya, cacat atau rosak barang yang dibeli, pembeli berhak mengembalikan barang itu dengan mengkurangkannya harganya. Baik, dan penonton Ramadan Allah SWT. Baik, tolonglah silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk menghayati kita untuk pada dan kata-kata kebetulannya difokuskan. Sedangkan biasanya barang yang seperti itu adalah baik dan di waktu akan kecacatan itu sudah pun ada, tetapi pembeli tidak tahu dan atau kecacatan itu berlaku setelah akad tetapi sebelum diterima oleh pembeli. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah dalam meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah membeli seorang budak hamba. Budak itu tinggal beberapa lama dengannya, kemudian kedapatan bahawa budak itu ada cacatnya. Lelaki itu terus membawakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian budak tersebut
dikembalikan semula kepada penjualnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmizi. Baik, sedang penonton rahmat di Allah SWT, untuk para penonton kita untuk selama 10 tontonan ada disediakan bersejarah berjemaah kita dalam tazkirah kita Muhammad selama 10 tontonan di sini untuk kawan-kawan sentiasa. Baik, beberapa hukum berhubung dengan qiyam haid. Yang pertama, barang perlu diterima, artinya kecacatan ia terjadi sesudah akad sebelum barang itu diterima oleh pembeli adalah masih dalam tunggungan penjual. Yang kedua, barang sudah diterima, artinya sekiranya barang atau itu berada di tangan pembeli oleh dikembalikan serta diminta wangnya kembali. Yang ketiga, kembali dengan segera. Kembalikan dengan segera artinya mengembalikan barang yang cacat itu mestilah dengan segera, melainkan ada alangan yang munasabah. Munasabah jika lalai atau lambat mengembalikan berhenti reda suka kepada barang yang cacat. Cacat itu segera di sini adalah menurut pertimbangan adat huruf. Barang yang cacat yang hendak dikembalikan itu janganlah dipakai. Jika dipakai, hilanglah haknya untuk mengembalikannya. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton rahmati Allah SWT, dalam pengajaran pengertian perhatian berikut pertimbangan adat huruf bermaksud. Contohnya, kalau di waktu itu masuk waktu sembahyang, membeli bolehlah menunaikan sembahyang terlebih dahulu, atau di waktu itu larut malam bolehlah dipulangkan kepada keesokan harinya. Sekiranya di waktu malam disukar untuk memulangkannya. Yang keempat, berlaku bertabahan, artinya jika barang yang hendak dikembalikan terdapat kecacatan pertambahan sewaktu di tangan pembeli, sedangkan tambahan itu tidak dapat dipisahkan. Contohnya, sewaktu binatang itu dibeli adalah kurus, kemudian apabila di tangan pembeli menjadi gemuk, maka hendaklah dikembalikan sedemikian rupa dengan tidak meminta apa-apa bayaran dari penjual. Tetapi kalau tambahan itu boleh dipisahkan, contohnya binatang itu beranak di tangan pembeli, maka anak itu tidak dikembalikan bersama ibunya. Sebaliknya, kalau tambahan itu berlaku dari wang harga barang, adalah menjadi keuntungan bagi pihak penjual, artinya barang tambahan itu tidak dikembalikan kepada pembeli. Ini sekiranya jual beli itu sudah selesai, masing-masing telah menerima haknya. Baik, sedang penonton sahabat Allah, baik, sebentar lagi untuk kemandakan waktu solat Fardhu daripada Sadujo Sabarahan Si Bujang Serian 96. Baik, mari kita azan kemandakan solat Fardhu jam pukul 7.58 bila malam lagi. Baik, insyaAllah pada penonton sekian, untuk sebelum pada dibicarakan untuk bertajuk Pengetahuan Agama Islam ATM edisi pengukuhan di karangan oleh Masjid Sabar Haji Abdullah Adam, diterbitkan oleh Quran Agama Angkatan Tentera. Baik, mari kita sama-sama untuk tahiyat akhirkan. Baik, ucapan sahabat juga
penonton kita golongan di media sosial, anda pun disiarkan secara langsung di TV Muhammad dan juga ke YouTube TV Muhammad dan semua di media sosial TV Muhammad. Sama-sama kita menyiarkan golongan dekat platform media sosial kita. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang lonceng di sini sama-sama untuk berbagai banyak video ini untuk di perkembangan terkini. Baik. Ceramah agama kuliah konti di seluruh di negeri Sarawak. Baik, adakah soalan anda menerusi WhatsApp konti saya Ustaz Muhammad Fidlan di taliannya 0139906809. Seulang sekali lagi 0139906809. Baik, Sri dari Dikom Muhammad disiarkan ini secara langsung di TV Muhammad dan juga di laman sesawan di TV Muhammad .com untuk laman aplikasi secara live streaming di TV Muhammad atau disiarkan di website Kom Muhammad. Baik, jadi anda boleh mahukan di aplikasi menerusi Kom Muhammad. Masuk sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei Academy sekarang. Silakan dalam menggibas QR code di sini. Baik, insyaAllah pada penonton sekian, kita sama-sama untuk bingung hadapan yang di waktu yang sama di episod yang seterusnya. Baik, insyaAllah dari akhirkan untuk lokasi seluruh orang kampung-kampung di sini, di Surau Kepada Baru, di Sarawak di sini, ada diperceramahkan diadakan penceramah kuliah dakwah untuk ada di konti di studio di sini. Baik, insyaAllah pada penonton sekian, jangan lupa sadar tanda bagal #Tazkirah Kitab Muhammad, #TV Muhammad dan #Ustaz Muhammad Fadilah. Baik, terima kasih kerana penonton setia bersama kami di video mana-mana di akan datang ya. Baik, insyaAllah sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.